Tak kira sama ada anda ada kedai ke, tak ada kedai ke, ada SSM ke, tak ada SSM ke, as long as anda jual produk ataupun servis dan dalam masa yang sama anda masih lagi menggunakan aplikasi WhatsApp biasa instead of WhatsApp for business, one word, rugi. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel DDAD. Dan dalam video ini saya nak kongsikan kepada anda mengapa anda perlu bertukar kepada aplikasi WhatsApp for Business berbanding menggunakan aplikasi WhatsApp yang biasa. Kenapa? Kerana dalam aplikasi WhatsApp for Business terdapat terlalu banyak auto features yang boleh membantu anda dalam menguruskan aktiviti jualan dan juga Q&A daripada pelanggan. Pertama, business profile untuk aplikasi WhatsApp for Business tidak sama dengan profil pada WhatsApp biasa. Jika profil pada WhatsApp personal, kita hanya boleh meletakkan gambar dan deskripsi diri berbanding dengan aplikasi WhatsApp for Business. Di bahagian profil, kita boleh meletakkan keterangan lengkap tentang perniagaan yang kita jalankan seperti gambar kedai, alamat lengkap, lokasi perniagaan, Google Map, kategori perniagaan, email, website company, operating hours dan lain-lain lagi. Jadi jika kita menghantar sesuatu mesej sama ada kepada individu ataupun grup, bila seseorang itu klik pada nombor kita, mereka boleh mendapatkan maklumat lengkap tentang perniagaan yang kita jalankan tanpa kita perlu bagi tahu pun. Fungsi yang kedua, label. Apa label ni kan? Label ni di mana korang boleh tagkan setiap conversation yang ada dalam chat list untuk mengasingkan mereka. Contohnya yang mana kita nak perlu follow up, yang mana dah buat pembayaran, yang mana kita perlu arrange untuk penghantaran dan sebagainya. Jadi mudah untuk kita membuat filtration. Contohnya dari beratus mesej yang kita terima pada hari itu, kita nak tahu berapa orang yang buat pembayaran hari ini untuk kita buat pembungkusan untuk penghantaran barang contohnya. Jadi kita just filter label yang dah buat payment. Jadi bila kita dah proses tempahan dia tadi, kita boleh change semula status label dia ataupun kita boleh archive chat tu supaya dia tak semak dalam kita punya chat conversation yang ada dalam WhatsApp. Kelebihan yang ketiga, WhatsApp for Business mempunyai function untuk quick reply. Kenapa pentingnya ada function quick reply dalam WhatsApp for Business? Macam mana nak guna? Bila masa kita biasanya guna function quick reply ni? Okey, kalau korang perasan, setiap hari kita akan menerima mesej yang bertanyakan pada perkara yang sama. Contohnya, hari ni kedai buka tak? Ataupun macam mana nak buat pembayaran? Apa nombor akaun? Atau kita ada standard template yang kita hantar kepada customer setiap kali mereka sudah membuat pembayaran dan sebagainya. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diulang-ulang ini ataupun sering ditanyakan oleh pelanggan, kita boleh menggunakan function quick reply. Nanti saya akan kongsikan macam mana secara detail kita nak gunakan fungsi untuk quick reply ni. Function quick reply ni sangat penting supaya kita tak buang masa untuk menaip jawapan yang sama secara berulang-ulang dan dalam masa yang sama kita boleh cepatkan respon time kita dengan customer. Jadi kadang-kadang customer ni bila dia tanya sesuatu pada kita, dia nakkan jawapan yang cepat. Kelebihan yang keempat, which is features yang sangat penting dalam WhatsApp for Business yang membezakan dia dengan WhatsApp personal biasa, adalah fungsi auto reply. Untuk automated message ni, dia terbagi kepada dua section, iaitu greeting message dan away message. Apa beza antara greeting message dengan away message? Okey, greeting message adalah message auto reply yang kita nakkan sistem hantar kepada semua orang yang pertama kali menghantar message kepada kita. So, semua orang baru yang masih tiada dalam kita punya contact list atau pertama kali menghantar message kepada kita ataupun dia dah pernah hantar message kepada kita tetapi selepas 14 hari tak ada apa-apa conversation antara dia. So selepas 14 hari sistem akan treat dia sebagai new user lah. Sebagai contoh greeting message yang kita boleh gunakan atau biasa digunakan seperti terima kasih kerana menghubungi kami, harap bersabar, kami akan menjawab persoalan anda secepat mungkin. Bagi contoh simple macam tu je. Atau mungkin anda ada idea lain yang lebih sesuai untuk perniagaan yang anda jalankan lah. Bagi pelanggan, seller yang bagi maklum malas yang cepat adalah lebih serius dan lebih committed dengan apa yang dia buat, servis yang dia jual dan nampak lebih profesional. Jadi sekurang-kurangnya bila dia dah bagi salam dekat kita dan kita punya auto greeting tu
terus respon, kami akan menjawab pertanyaan anda secepat mungkin. Dekat situ pun, walaupun pertanyaan dia tu kita belum reply lagi, dia dah rasa macam okey, nombor ni valid, seller ni betul-betul menjalankan perniagaan ni, dia dah convince dengan urus niaga yang kita buat. Away message pula macam mana? Okey, untuk away message, seperti yang saya terangkan dalam bahagian yang pertama tadi, yang mana dekat bahagian profile kita boleh setkan operating hours untuk perniagaan kita. Contohnya kalau macam kita memang ada physical shop yang memang kedai kita buka daripada pukul 10 sampai 5 petang misalnya, ataupun kita punya WhatsApp dihandle oleh staff, yang mana staff bekerja mengikut waktu pejabat, mungkin sama ada daripada pukul 10 sampai pukul 5 ataupun pukul 9 sampai pukul 6. Ikutlah kita punya operating hours. So, message yang diterima di luar daripada operating hours yang kita tetapkan dalam business profile, sistem WhatsApp for Business akan auto reply message ni tadi dengan message yang kita setkan di bahagian away message. Dia bukan auto greeting message. Contohnya kalau macam kita set operating hours kita tu daripada pukul 10 sampai pukul 6. So, ada customer yang message kita pada pukul 8 malam. Away message yang biasa kita boleh gunakan untuk educate kita punya customer. Sebagai contoh, kita boleh katakan terima kasih kerana menghubungi kami. Waktu operasi perniagaan kami adalah daripada pukul 10 hingga pukul 6 petang. Sekiranya anda membuat pertanyaan di luar pada waktu operasi kami akan menjawab segala pertanyaan anda pada waktu kerja berikutnya. Sebagai contoh macam itulah. Ini membuatkan pelanggan kita tak tertunggu-tunggu kita punya jawapan. Di dalam masa yang sama, walaupun dia tak dapat jawapan tu cepat seperti yang dia nak, tapi dia at least dia treat kita as professional, yang mana memang kita bekerja mengikut operating hours. So, dengan memaksimumkan auto features yang ada dalam WhatsApp for Business, sebenarnya korang dah mempermudahkan urusan perniagaan korang tadi mungkin separuh ataupun 70% daripada yang sepatutnya. Okey, macam mana kalau korang dah lama guna WhatsApp biasa, so korang ada banyak conversation dengan pelanggan lama yang memang korang simpan dalam WhatsApp yang sebelum ni. So macam mana kalau kita beralih kepada WhatsApp for Business, adakah benda ni semua akan hilang dan start fresh macam account WhatsApp baru? Don't worry, sebab kita memang boleh migrate daripada WhatsApp personal kepada WhatsApp business, dan kita boleh restore kembali semua backup daripada WhatsApp personal biasa. Sebab dia punya backup message boleh digunakan oleh kedua-dua versi WhatsApp ni tadi. Cuma perlu diingatkan, pertama sekali sebelum uninstall WhatsApp personal, pertama sekali benda yang perlu kita buat adalah untuk menjalankan fungsi full backup yang diupload ke Google Drive. Bagi contoh, kalau kita pakai WhatsApp personal, pergi dekat yang titik 3 dekat atas tu, klik kat situ, pergi ke setting, kemudian pergi kepada bahagian chat, scroll ke bawah, kita akan nampak menu untuk chat backup. Klik dekat chat backup. Okey, dekat atas tu notifikasi untuk memberitahu kita bila kita punya last backup. Tapi kena tengok dekat bahagian bawah tu, Google Drive setting. Kita kena setkan dulu kita punya account Gmail kita di bahagian Google Drive setting ni. Kemudian baru kita boleh klik dekat butang backup yang dekat atas tu, supaya kita punya backup image WhatsApp lama kita di-upload ke Gmail kita. Proses ni akan menggunakan data yang banyak. So, saya sarankan buat bila ada rangkaian Wi-Fi lah. Sebab dia bergantung juga kepada space WhatsApp yang korang dah gunakan. Kalau ada banyak video ataupun ada banyak gambar, mungkin benda ni boleh jadi sampai 2 ke 3 gig. So, dia punya upload proses tu pun mungkin akan take a long time, dan data untuk backup tu pun akan banyak lah. Atau kalau untuk nak kecilkan file size backup, kalau korang rasa tak nak backup video-video yang ada dalam tu, just nak backup dia punya conversation, chatting dengan gambar, just uncheckkan yang include videos yang kat bawah tu. So bila kita dah offkan include videos tu, nanti dia akan generate backup yang tidak memasukkan file-file video. So dia akan lebih kecil lah file backup dia. Then bila kita dah backup, baru kita install WhatsApp for Business. Sama ada kita nak uninstall dulu WhatsApp personal tadi, ataupun kita terus install WhatsApp for Business, tak kisah, dia boleh dua-dua. Sebab dalam satu handphone kita boleh pakai 2 akaun WhatsApp.
Kita boleh pakai nombor A pada akaun WhatsApp personal dan nombor B pada akaun WhatsApp for business. Dia boleh run dua-dua. Kemudian waktu mula-mula install, dia akan minta nombor phone untuk kita masukkan. Kita masukkan nombor phone yang kita gunakan pada WhatsApp personal tadi. Then dia akan ada auto checking untuk restoration. So bila dia detect dalam akaun Gmail kita ada backup file, dia akan tanya kita sama ada kita nak restore atau tak file backup tu. Kita kena pilih restore lah. So dia akan restore semua kita punya message-message yang ada dalam WhatsApp lama. Dia akan masukkan balik dalam kita punya WhatsApp for business tu. The next step baru kita akan masuk kepada profile setting, gambar lemak perniagaan, apa semualah. Kita kena set up balik semua. Untuk set up away message, auto reply, auto greeting, apa semua tu tadi. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian video kali ini. Kalau ada apa-apa yang saya terlupa ataupun tertinggal, poin-poin penting berkenaan dengan kelebihan WhatsApp for Business, saya harap korang tolong tinggalkan komen di bahagian bawah so that penonton lain yang tonton video ni boleh dapatkan informasi yang sama yang saya tertinggal tu. Atau kalau ada apa-apa penerangan saya kurang jelas ataupun yang korang tak faham, korang boleh tinggalkan di bahagian komen dan nanti saya akan baca dan reply satu persatu. Saya harap dengan perkongsian ni sedikit sebanyak dapat membantu anda dan saya harap korang boleh sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya dia boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang lagi. Saya akan lebih banyak menghasilkan video-video dan konten-konten yang sebegini berkait dengan perniagaan online, marketing dan juga automation. Jadi untuk korang tak ketinggalan info-info selanjutnya, jangan lupa like and subscribe dan klik button loceng untuk video-video selanjutnya. Jadi, ciao.